Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahata bil anwari min kulli al-ajanibi wa hayabati wa bi'an 'azim. Bina'alat wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنت وذكر يقول الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. Amma ba'du, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kali kedua saya datang ke masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah taala, yang mana saya menyambung padanya kuliah berkenaan dengan syama'il Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya pernah maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, syama'il bermaksud fizikal ataupun sifat. Sama ada sifat itu zahir dan ataupun batin, iaitu berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan apabila kita melihat bagaimana Allah Ta'ala menyebut tentang ahlul kitab, alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Allah Ta'ala menyebut tentang orang-orang ahli kitab yang mana mereka ini mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama mengenali anak-anak mereka. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita berbicara tentang baginda Nabi, bermula daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki, iaitu hujung rambut sampai hujung kaki, itulah yang disebut oleh Al-Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu di dalam Syama'il bab yang pertama, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab pada menyatakan sifat zahir bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada bab-bab yang lain, segala yang berkaitan dengan Nabi, dan diakhirkan dengan babu ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab pada menyatakan mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menunjukkan apabila seseorang itu mengenali Nabi luar dan juga dalaman, maka orang itulah yang berhak untuk melihat, bermimpi bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita menyambung bicara tentang rambutnya Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai rambut yang berwarna hitam, macam kita lah, rambut warna hitam. Dan disebut oleh sahabat yang melihat rambutnya Nabi, mereka menyebut syadidu sawadis sya'ri, iaitu rambutnya Nabi bersangatan hitam semua. Nak beritahunya tuan-tuan, rambut warna yang terbaik rambut warna hitam. Tetapi ada juga daripada kalangan kita pergi letak rambut warna hijau, letak rambut warna kuning. Sedangkan Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, akmalun nas khalqan wa khuluqa sayyiduna Rasulullah, orang yang paling, tuan-tuan, indah sekali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Sayyiduna Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu ketika memuji Nabi, tuan-tuan, ni orang kata tak boleh puji Nabi dah. Kalau kita tengok baginda Nabi ada syairnya, tukang penyair, nama dia siapa? Sayyiduna Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit syair Rasulullah, syair bagi Rasulullah, yakni syair khas bagi Rasulullah. Apa yang dia sebut tentang Nabi? Wa ajmalu minka lam tarqat wa'ain wa atyabu minka lam talid nisa'u
khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Sayyidina Hasan bila menyebut tentang Nabi, dia kata wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Sesungguhnya tidak ada yang lebih baik daripada kamu yang pernah dilahirkan oleh mana-mana wanita. Tak ada. Dan wa atyabu minka lam taraqat 'aini. Dan orang yang lebih hebat daripada kamu, yang lebih baik daripada kamu, tidak pernah dilihat oleh dua mata ini. Tak pernah nampak. Nak beritahu ni apa? Sahabat beritahu tidak ada orang yang lebih baik sama ada zahir ataupun luaran melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kepada dia sebut khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Kamu ya Muhammad diciptakan tidak ada sebarang aib. Tak ada sebarang aib. Baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala cipta Nabi tidak ada sebarang aib. Yang mana Al-Imam Al-Busiri menyebutkan munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Katanya Hasan, ya Rasulullah, seumpama kamu diciptakan, seumpama kamu kehendaki. Macam kamu nak. Tuan, kita bila Allah Ta'ala cipta kita dalam dunia, kita tak ada pilihan untuk memilih wajah kita. Kita tak boleh pilih hidup yang kita nak. Bila kita lahir dalam dunia ni, tengok hidung kita sengit, kemetot. Tak insaf lah kalau lah kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pilihan, ada 1000 hidung. Sebelum nak lahir dalam dunia ni, bagi dulu katalog, ada macam-macam hidung. Hidung ni ada, hidung ni ada, hidung. Jenis mana yang kamu nak? Nescaya kita pakat pilihlah hidung jenis macam Shah Rukh Khan. Dengar tak? Sebab kita semua nak elok. Itulah kita. Tetapi Allah Ta'ala bagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seolah-olah Allah Ta'ala buka fail kepada kamu. Nak hidung macam mana? Nak mata macam mana? Nak mulut macam mana? Itulah yang disebut seolah-olah kamu hadir dalam dunia seperti mana kamu kehendaki. Siapa yang sebut? Sahabatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok kepada rambut Nabi hitam, yang kita hari ini berwarna. Sebab itu saya dah beritahu kepada tuan-tuan berkenaan dengan meletak dai. Dai. Meletak dai lah, dai. Bukan dai makna mati tu. Dai berwarna rambut. Kalau kita ada rambut, kita buh dai. Buh warna hijau ke, buh warna merah ke, buh warna biru ke, buh warna oren, buh warna pink pun ada. Buh warna pink. Apakah hukumnya? Hukumnya ialah apabila pada cara kita buat tu, kita letak warna tu atas dasar mengikut satu-satu puak, sama ada daripada orang fasik ataupun orang kafir. Okey, trend siapa ni? Trend orang kafir. Ataupun trend siapa? Trend orang-orang fasik. Maka hukumnya ialah haram. Maka kebanyakan hari ni orang duk bodai ni tiru siapa? Penyanyi sana. Penyanyi orang kafir. Maka itu masuk dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mana menyerupai satu-satu puak, Nabi sebut ia daripada puak tersebut. Yang ramai ni, yang tukar gaya rambut, yang buat pembedahan plastik pun dah. Buat pembedahan plastik tu. Pasal kau nak bagi muka tu nampak macam geng Korea. Maka semua ni hukumnya ialah dual mughayyirati khalqallah, mengubah ciptaan Allah Ta'ala, maka hukumnya ialah haram. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir umurnya Nabi memiliki uban. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bila bertemu dengan Nabi, dia kata, araka qad cipta ya Rasulullah. Aku melihat kamu ni dah mula tumbuh uban. Tengok tuan. Sayyidina Abu Bakar dia tengok Nabi, dia perhati daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Siapa kata pengajian ini tidak penting untuk umat Nabi? Ni ialah mengenal Nabi. Dan mengenal Nabi menyebabkan jatuhnya cinta, jatuhnya hati kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang bila kita ziarah Madinah baru kita rasa.
Kita rasa apa? Kita rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar kata, ni dah tumbuh uban dah ya Rasulullah. Lalu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Yang menyebabkan aku beruban ni ialah apa? Yang menyebabkan aku beruban ialah apa? Hudun wa akhawatuha. Ialah surah Hud dan juga apa? Saudaranya. Nak beritahu tuan-tuan, Nabi baca Quran ke? Nabi baca Quran bukan macam kita baca. Kita baca tuan-tuan, cuba tengok. Orang ngaji 40. Ni mayat mati ni. Orang kata ni tak share baca sejuzuk. Oh dia ada kan. Baca rob. Dia bunyi tak bisa bila. Tetap bisa bila majlis orang mati. Majlis orang mati, lepas tu panggil nak baca orang baca Quran. Hadiah 30 juzuk. Baguslah. Tak. Kita punya i'tiqad, pegangan kita boleh sedekah pahala kepada mayat. Dengan baca Quran, dengan sedekah, ala kulli hal boleh. Tetapi bila kita tengok cara baca, saya habis pergi, saya selalu pergi. Kadang-kadang ada masa saya pergi lah, saya tengok. Ya Rahim, Ghafurur Rahim, Inna Allah Ghafurur Rahim. Hak belakang dia bunyi Al-Kafirin, Ghafirin. Apa yang dia baca, boleh tahu? Itu yang kita baca. Yang kita baca kan? Huruf, makhraj semua tak ada orang. Tapi ada yang belakang je. Yang belakang tu bunyi hak mat arif disukun. Hak tu yang bunyi. Hak ni apa? Yang kita baca. Yang kita baca tidak ada rasa dauq, tidak ada rasa apa? Tidak ada rasa apa? Serah dia, tak ada serah. Tak ada perasaan bila baca Quran. Karena afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Allah Ta'ala sebut, duk dengar dah Quran, tetapi tidakkah mereka mengerti makna dalam Al-Quran? Ataupun sesungguhnya hati mereka telah dikunci. Pasal apa kita baca Quran, kita tak boleh menangis? Tak boleh menangis. Pasal apa tak boleh menangis? Sebab kita tidak memahami Al-Quran. Apatah lagi cara bacaan Quran kita ialah tidak betul. Jadi saya tengok ni, kalau boleh saya nak tegur lah tuan-tuan. Kita pergi duduk majlis baca Quran, kita nak sedekah pahala kepada mayat, bacalah ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nak cepat sejam 2 juzuk. Moga 2 juzuk 40 ringgit. 1 juzuk 20 rial. 2 juzuk 40 rial. Oh, malu. Nak habis cepat. Kalau nak habis pun tuan-tuan, bacalah separuh, balik sambung di rumah. Jangan baca macam prosik je. Baca. Tak. Kita nak sedekah pahala pada mayat. Tak tahulah sedekah pahala ke sedekah anda. Baca je dulu. Bismillah. Walaupun kita nak laju, makhraj kena jaga, tajwid kena jaga. Sebab apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tertil. Kita bom baca. Alakul hadithah. Baginda Nabi SAW apabila tengok cara Nabi baca, bagaimana Nabi baca Al-Quran itu? Nabi baca Al-Quranul Karim dan Nabi tadabbur maknanya. Tadabbur makna. Sehingga beruban rambutnya Nabi SAW. Rambut Nabi ini tumbuh uban. Tuan-tuan, apabila tumbuhnya uban, tandanya apa? Tanda apa tuan? Tanda tua. Tanda apa lagi? Yang kedua ialah berfikir terlalu banyak. Kalau kita fikir terlalu banyak, maka boleh asyaibu qabla awanihi. Boleh tumbuh uban sebelum daripada masa dia. Maka Nabi SAW tumbuh uban kerana apa? Kerana faktor umurnya Nabi. Dan yang kedua, faktor apa dia? Berfikir terlalu banyak. Apa yang Nabi fikir? Hudun wa akhawatuha dalam surah Hud dan surah-surah yang seumpama Hud berbicara tentang hari kiamat. Dan adakah Nabi risau kedudukan Nabi dalam syurga ataupun neraka? Alhamdulillah. Nabi SAW tidak pernah ragu kepada maqamnya Nabi berada dalam syurga Allah. Tetapi apa yang Nabi nak ialah memasukkan keseluruhan umat ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Nabi harapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa seluruh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Nabi SAW tumbuh uban.
kerana memikirkan hari kiamat. Bila naik uban itu katanya para sahabat, falaisa, katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'atan illa 20 sya'ratan bayda atau kama qala. Tidaklah ada pada rambutnya Nabi ataupun janggutnya Nabi melainkan 20 helaian uban. Tak banyak kan? Kata Nabi fikir banyak. Dengar, Nabi fikir banyak. Kenapa hanya ada 20 helai uban? Kalau kita tengok tuan-tuan yang kuat berfikir, dia tumbuh uban tu habis rambut. Kosong ya, nampak putih. Nampak apa? Nampak nurun ala nur. Nampak cahaya lah, nampak putih. Tetapi Nabi kita walaupun banyak berfikir, hatta khususnya berkenaan dengan umat, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi uban yang tidak banyak. Ada lebih kurang dalam 20. Ra'sihi wa lihyatihi, campur, iaitu rambutnya Nabi dan juga janggutnya Nabi, 20 helaian uban. Ada sebahagian sahabat menyebut bahawasanya apa? 14, 14 sya'ra bayda. Ada 14. Ada yang kata 20, ada yang kata 14, yakni maksudnya secara umumnya. Bukan pergi bilang janggut itu 1, 2, 3. Itu bukan. Lagu tu sahabat kira. Sahabat tengok, sahabat agak. Ni 20. Ni ada yang sahabat tengok ni macam 14. Bermaksud nak bagi tahu uban yang Nabi ada pada rambut Nabi, uban yang tidak banyak. Kenapa uban Nabi tak banyak? Ni ilmu. Orang tanya kenapa uban Nabi tak banyak. Kata Al-Imam Al-Bajuri dan radhiyallahu anhu Al-Mawahibul Ladunniyah menyebut kenapa Nabi tidak mempunyai uban yang banyak. Rahmatan binisaihi. Kerana apa? Sayang kepada isteri. Apa maksud sayang kepada isteri? Kerana tuan-tuan, para ulama sebut orang perempuan tidak suka kepada uban. Tuan-tuan cuba balik tanya, suka tak tengok abang banyak uban? Bukan takat kita yang banyak uban dia tak suka. Dia sendiri kalau banyak uban dia dah tak suka. Sebab tu kalau mak-mak kita dia suruh apa? Dia suruh cabut uban. Kita cabut uban. Pasal apa tak mau bagi nampak ada uban? Ada yang kata uban, dia kata kalau cabut sedap. Dia rasa macam kacang lah. Cabut uban. Dia kata cabut uban lah, dia kata. Dia kata, mak, kalau kita cabut uban, makna kita cabut cahaya yang Allah tak letak kepada kita. Kalau kita cabut uban, kita cabut cahaya. Orang tanya, boleh tak cabut uban? Hukumnya makruh. Kita ada uban, rambut warna putih, kita cabut, hukumnya makruh. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis, la tantifu syai' fa innahu nurun yawmal qiyamah. Tuan, jangan cabut uban. Itu uban, biarkan uban tu nak banyak mana pun ikutlah dia. La tantifu syai', jangan cabut uban. Nabi bersabda. Kerana apa? Fa innahu nurun yawmal qiyamah. Kerana uban itu dia akan jadi cahaya di hari kiamat. Kita tak mahu ke rambut tuan-tuan ada cahaya di hari kiamat? Pasal apa? Nabi bersabda nurun yawmal qiyamah, uban ni cahaya pada hari kiamat. Katanya Al-Imam San'ani radhiyallahu anhu, kerana uban ialah sebab bagi ingatnya mati. Kalau contoh tuan-tuan, kita duk pergi joget dalam TikTok. Dalam TikTok ni duk joget ni. Tapi dekat atas rambut kita ni penuh dengan uban. Tak malu ke? Duk joget, duk nari, masuk panggung wayang ke, pergi tempat orang duk joget ke. Rambut ni penuh dengan putih. Dia pun tak ingat mati ke. Kerana itulah Nabi sebut, jangan cabut uban. Kalau kamu cabut uban, kamu telah mencabut sebab untuk mengingatkan kamu kepada kematian. Maka dilarang. Itu saya cakap, mak jangan cabut uban. Nanti hilang cahaya ni. Mak tak apa, nanti tumbuh balik. Tumbuh apa? Moga betul kalau kita cabut uban, nanti naik uban yang satu lagi. Tak apalah, kita ada spare part dah. Ada prepare dah. Alhamdulillah tuan-tuan, baginda Nabi SAW ada uban dan uban Nabi tidak banyak. Kenapa uban Nabi tak banyak? Kerana Nabi SAW ada 9 orang isteri. 9 orang isteri, tuan ramai. 9 orang isteri. Antis ini suatin wafatul Mustafa.
khuyirna fakhtarna nabiyyal muqtafa. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyyatun, Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun, kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Ada 9 orang isteri, termasuk dengan 2 orang, jadi 11, iaitu Hindun dan juga Khadijah, dan dua-dua orang itu meninggal sebelum daripada Nabi SAW meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW sedikit ubannya kerana apa? Kerana Nabi kasih kepada isteri. Bermaksudnya apa? Allah Ta'ala tak bagi banyak kerana apa? Kerana supaya isteri-isteri Nabi ini tidak membenci Nabi. Sebab apa? Andailah seseorang itu, orang mukmin, membenci salah satu juzuk daripada anggota Nabi, fahuwa kafir, maka hukumnya adalah orang yang kafir. Andai kata kita membenci salah satu, bukan benci Nabi, benci salah satu daripada anggotanya Nabi, rambut Nabi, hidung Nabi, tak suka, mana benci, maka bughduhu kufrun, maka benci Nabi itu, yakni salah satu penduduk Nabi, hukumnya boleh menyebabkan seorang itu keluar murtad wal'iyadu billah. Maka kerana itulah baginda Nabi SAW kurang ubannya supaya isteri-isteri Nabi SAW tidak membenci salah satu juzuk daripada anggotanya Nabi SAW. Kalau kita tengok daripada sini tuan-tuan, inilah yang Allah Ta'ala tunjuk macam mana Nabi meraihkan hatta kepada perasaan-perasaan isterinya Nabi SAW. Karena itulah macam mana Nabi menjaga perasaan orang perempuan. Nabi jaga ibu Nabi. Baik, Nabi bukankah Nabi telah meninggal ibunya ketika masih kanak-kanak? Tengok macam mana Nabi bertemu dengan orang yang seumpama dengan ibu Nabi. Siapa dia tuan-tuan? Iaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu ibu susuan Nabi. Siapa lagi tuan-tuan? Ummu Aiman, hadirun Nabi, yang menjaga Nabi. Nabi bila duduk, tiba datangnya ibu susuan Nabi. Nabi ambil kain alasnya, sebab zaman dulu tak ada kain alas. Nabi ambil kain ridak ni tuan-tuan. Ni kain ridak ni, Nabi ambil dan Nabi hamparkan supaya ibunya susuan Nabi duduk atas apa? Duduk atas tempat yang Nabi letak atas bahu dan kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai daripada hari ini kita duduk dengan mak, ibu kita berdiri, kita duduk. Berapa ramai orang macam ni? Ada tak sekali kalaulah kita sedang makan, lalu ibu kita kita tahu, mailah makan mak. Kalau tak ada, kita bermasalah. Kalau kata tak ada tempat duduk, mak kita tak ada tempat nak duduk, kemudian kita tak turun daripada kursi, tak berdiri, mak main duduk. Kalau tak ada benda tu, kita nak derhaka. Daripada mana kita belajar ni? Daripada bagaimana baginda Nabi SAW menjaga hati-hati orang, khususnya apa? Hati orang perempuan. Bagaimana Nabi menjaga perasaan hatinya ibunya Nabi, ibu saudara Nabi. Dan bagaimana Nabi SAW menjaga hati-hati isterinya baginda Nabi SAW. Dan ceritanya panjang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Kembali kepada tajuk, baginda Nabi SAW punya uban, dan Nabi melarang uban itu daripada dihitamkan. Bila kita tumbuh uban, ni kita ni tuan-tuan semua pakai ada uban lah. Saya alhamdulillah uban tak ada lagi. Maksudnya saya belum berumur, masih muda lagi. Dan yang kedua, saya tak fikir banyak. Tak nak fikir banyak tak mau fikir. Jadi kita kadang-kadang tak suka serabut. Rambut mau fikir. Jadi kita lagu tu. Tuan-tuan mau fikir ke, tak mau fikir ke, tuan-tuan dah berumur, ada ubat. Ada satu sunnah yang sepatutnya dibuat oleh tuan-tuan bila berubat. Apakah sunnah tersebut? Sunnah apa? Bila ada ubat, sunnah buat apa? Cabut kita makruh. Lepas tu perbanyakkan ubat. Banyakkan ubat, kena fikir banyak lagi. Bagaimana? Ada seorang sahabat namanya Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Kalau Quhafah apa? Abu Quhafah.
Kalau jawab ni memang padu. Siapa Abu Quhafah? Abu Quhafah ialah ayah bagi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Quhafah dia ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, dan bila dia masuk Islam? Dia masuk Islam pada ketika pembukaan kota Mekah. Maksudnya lewat anak dia Sayyidina Abu Bakar, awwalu man aslama minar rijal. Orang pertama masuk Islam Sayyidina Abu Bakar. Ayah dia masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah tahun ke-7 ataupun ke-8 Hijrah. Oh, masuk. Bila Sayyidina Abu Bakar bawa ayah dia, yang Abu Quhafah, bawa jumpa dengan Nabi. Tuan-tuan, bayangkan ketika itu dah berumur 60 ke 70 tahun. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, di antara khalifah yang mana dilantik jadi khalifah walhal bapa ataupun ayahnya masih hidup, di antaranya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana apabila Sayyidina Abu Bakar dilantik jadi khalifah, orang cerita pada ayah dia hidup lagi. Ayah dia hidup lagi ketika Sayyidina Abu Bakar dilantik jadi khalifah. Abu Quhafah nanya, aradu bi Bani Tamim? Ayah tanya, adakah mereka redha? Ayah Sayyidina Abu Bakar, adakah mereka redha dengan Sayyidina Abu Bakar? Sedangkan Abu Bakar daripada Bani Tamim. Kata hidup, lamanya tu hidup. Sampai dalam riwayat menyebutkan bagaimana tuanya Abu Quhafah ni, dia punya kelopak mata telah menutup mata. Kalau nak tengok dia kena kat. Tak pasal tua tu ni, orang ni, kalau kelopak mata kita ni kita boleh buka tutup. Bila tua ni, dia panggil geleber. Kita panggil apa sini? Geleber tau. Geleber tau. Dia sampai tahap boleh tutup mata, dan bila nak tengok dia angkat mata. Angkat kelopak mata tu. Oh, ni tuan-tuan. Kata tua tu Abu Quhafah bila bertemu Nabi dalam keadaan penuh, ni zaman Nabi hidup ni, penuh dengan ubat. Semua rambut ubat. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ma li hadza?" Kenapa ni? Ni banyak ubat kan? Ghayyiru bil hinna'i wal katam. Hendaklah kamu tukar dengan inai. Maka sunat bagi orang yang ada ubat nak ramal dengan sunnah, iaitu tukar dengan inai. Hinna' wal katam. Inai ni tuan-tuan, kalau kita nak ikut sunnah Nabi, janganlah beli yang 3-4 ringgit. 3-4 rial macam ni. Tak, paling murah. Tuan-tuan bisa tengok tak, kalau orang macam setengah-setengah habib ataupun setengah-setengah tabligh aja, dia pun beramal dengan sunnah ni. Kadang-kadang kita tengok janggut dia tu putih dan ada yang berwarna apa? Warna merah. Itu adalah inai. Dan itu hukumnya sunat. Kerana ada dua warna yang Nabi bagi tahu kepada kita, dua warna yang disyurkan. Yang pertama, warna dia ialah apa? Kuning. Yang kedua, warna dia merah. Dua warna. Saya ada ustaz, hijau. Oh, ni kuat bendera ni. Hijau. Hijau tak ada dalil. Tak ada dalil hijau. Yang ada dua. Satu kuning, satu merah. Maka boleh balik, pergi cari, pergi beli inai. Pasal apa dekat sunnah Nabi? Ustaz, kalau saya buat lah, saya buat sekali lah. Borak tak buat dah. Sekali lah. Sebab kita tahu, kita buat semangat tek-tek ayam. Betul tak? Semangat tek-tek ayam kita ni. Katanya para ulama, apabila kita dengar sunnah Nabi, maka hendaklah kita beramal walaupun sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup pun boleh. Pasal apa? Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang beramal dengan sunnahku, maka sebenarnya dia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi janji, asbab daripada menghidupkan sunnah Nabi, maka tempatnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Jadi bakat boleh buat. Buat apa? Inai. Warna apa? Kuning ataupun merah. Yang Nabi larang ialah meletakkan warna hitam. Hukumnya adalah haram mengikut muhtamad fi syar'i. Ramai ni hari ni. Dia ada ubat. Dia ada ubat. Kau ada ubat. Dia ada ubat. Dia berwarna hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mewarnakan rambut dengan warna yang hitam. Kerana apa? Fihi naw'un minal gharar. Padanya itu ialah pada apa? Satu rupa daripada penipuan.
Ni sekali dia pergi meminang orang. Orang gamak kan, umur ni 30-an ni. Tengok rupa-rupanya 60-an. Pasal apa? Warna ni Allah Ta'ala bagi dia ubat, dia tukar dengan warna hitam. Nabi larang tukar dengan warna hitam. Hukumnya adalah haram. Melainkan dua keadaan. Ni tuan-tuan kena ingat no? Kalau ada di rumah kita yang buat dia ada dia macam satu krim. Jadi kita pun letak dia rambut. Bila rambut tu uban, nampak warna putih, warna hitam. Nabi SAW melarang dalam beberapa hadis, jangan ubah dengan warna hitam. Kerana apa? Kerana warna hitam itu ialah warna yang menipu. Menipu apa? Gamakan muda, rupanya sudah tua. Gamakan masih muda, rupanya sudah bau kubur. Dah bau kubur dah. Nabi larang. Melainkan dua keadaan. Dua ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dalam situasi ini, boleh warnakan warna hitam. Boleh. Apa dia ada situasi? Yang pertama ketika jihad. Ketika berjihad. Ni boleh. Kalau tuan-tuan pergi jihad, ni pergi Palestin, pegang sniper, nak tembak. Maka Nabi SAW membenarkan untuk rambut ditukar kepada warna hitam. Kerana apa? Kerana baginda Nabi SAW nak suruh musuh takut. Kalau lah tuan-tuan musuh tengok ni, depan ni, semua rambut putih. Musuh gelak ni pakai tua-tua lah ni. Sebab tu Nabi kata, tukar. Tukar apa? Tukarlah apa pakaian, tukarlah apa rambut, gaya rambut ni. Tukar apa? Kepada warna hitam supaya nampak muda ketika mana perang. Ketika mana ni tuan-tuan? Jihad. Hak ni jangan tuan-tuan duk kias. Ada mengajar di setengah masjid kata boleh untuk berjihad. Dia kata ustaz, politik pun jihad juga. Takkan ni tuan-tuan. Dia kata politik pun jihad juga. Tu dia dalam parlimen jihad. Atau dia tak masuk. Jihad ni muqatalatul kufar. Jihad ni apa? Jihad yang kita maksudkan di sini, yang dibenarkan untuk menukar rambut dari warna putih pada warna hitam, ialah apa? Melawan orang-orang kafir. Hak ni tak masuk. Hak ni jihad juga, jihad bukan jihad al-akbar, jihad apa dia? Iaitu melawan orang-orang kafir. Yang kedua tuan-tuan, yang ni boleh diamalkan. Iaitu ialah apa? Bagi isteri dengan keredaan suami. Orang perempuan putih dah rambut. Tuan-tuan tengok seronok dah. Saya tanya tuan-tuan tengok isteri tuan-tuan, rambut dia warna putih, suka ke tak suka? Kalau tuan-tuan suka, tuan-tuan agak pelik daripada yang lain. Selalunya orang lelaki dia tak suka. Orang lelaki ni tuan-tuan, jangan sebutlah, dia suka yang muda. Ghalib umumnya dia suka yang muda, maka dia tak suka tua. Bila sebut lagu tu, maka syarak memberikan izin bahawasanya orang perempuan itu apabila tumbuh uban baginya, maka harus baginya untuk mewarnakan dengan warna hitam. Supaya apa? Irda'an li zawjiha, supaya meredakan bagi suaminya. Jadi balik boleh. Ada yang tukarlah warna rambut, tak suka, tak minat, orang kata tak kelapak dah tu. Jadi boleh. Pasal apa? Kerana itu daripada mimba bil istimta. Bahawa kesedapan di antara suami dan juga isteri. Betul ada yang tanya. Dia tanya apa? Dia kata kalau suami pula pasal isteri. Tuan. Kisah tadi isteri tumbuh uban, suami suruh, maka apa? Boleh tukar. Kalau suami uban banyak, katanya isteri dia, abang tukarlah abang, hitam bagi hitam sikit kata. Nak nampak putih je. Boleh ke tak? Dia jawab. Boleh ke tak boleh? Jawapannya tidak boleh. Kerana itu hanyalah khas bagi perempuan terhadap suaminya, bukan suami terhadap isterinya. Jadi tuan-tuan, bila dah warna putih, maka jawapannya tukar kepada warna
kuning ataupun warna merah. Itulah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, apabila kita bicara tentang warna rambut Nabi, maka di sana ada juga iaitu disebut sebagai panjangnya rambut Nabi. Secara ringkas, kita isyak masuk awal. Kalau ikut ganti sampai pukul 8.30, pukul 9, tak apa. Kan selalu main masjid tuan-tuan 11 kali. Bila kita tengok kepada hak rambut panjang Nabi, baginda Nabi SAW, rambut Nabi panjang, bukan rambut pendek. Kebanyakan kelakuan Nabi, rambut Nabi panjang dan sampai mencecah kepada bahu. Ini tuan-tuan, sebab tu ulama dia ada satu sanad. Siapa yang ada rambut sampai mencecah bahu, maka dia boleh ambil hadithun musalsal. Hadis musalsal iaitu berhubung perawi daripada kita sampai kepada Nabi, iaitu mengikut rambut yang panjang. Sampai mana? Sampai ke bahu. Oh, ni boleh tuan. Nak kena simpan rambut sampai ke bahu dengan syarat tidak potong separuh. Kita yang banyak dia mohon, tidak mohon. Banyak lagu tu. Kita nak simpan rambut bagi panjang, tetapi kita potong tepi. Maka hukumnya apa? Hukum disebut sebagai qazak. Qazak ni dia iaitu cukur. Ni rambut kita tepi ni, kita ada rambut, ramai orang buat, dia cukur tepi. Ni dalam fiqh dipanggil apa? Qazak. Nama betul? Qazak. Dan qazak ni Nabi larang, tetapi hukumnya makruh. Yang kalau ikut sunnahnya, rambut itu ditinggalkan seperti keadaan dia. Maksudnya apa? Rambut itu tidak dipotong, dia biar sampai mana? Sampai panjang dan sampai ke bawah. Kalau lebih pada bawah, potong. Oh, ini tuan, ada tak yang ramai? Ni kalau kita buang panjang, dia kata ni mak rock ni, geng rock. Dah sebenarnya saya dah kata, oh rupanya geng rock ni ikut sunnah Nabi. Ada lah. Geng rock tu duk nyanyi ni. Kalau ikut sunnah Nabi sampai kepada bawah, dan kalau lebih dia akan potong. No, dia potong. Kalau lebih dia potong bagi sama dengan bahu. Kemudian boleh buat tocang pula. Tocang buat tocang. Orang panggil anyam rambut. Ni sunnah juga. Saya sendiri tak pernah buat sebab rambut saya tak pernah sampai ke bahu. Kalau orang yang rambut dia, sebab dia ada satu rambut namanya rambut kerinting. Saya rambut saya agak kerinting. Bermaksud bila kita simpan rambut lebih panjang, dia akan jadi, kalau kita pakai kopiah, dia akan jadi macam ni. Nampak macam tadi setan lah ni kan? Nak naik lah. Jadi rambut ni, dia kalau rambut yang dia dah kerinting, kena pispak lah. Rapi tu seluruh rambut. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, kalau orang betul-betul jaga rambut seperti Nabi ajar, maka rambutnya tidak akan melengkoi. Mengira? Takkan apa? Melengkoi apa? Tak bagi, tidak akan bengkok. Kerana Nabi SAW tidak meninggalkan sikat. Sikat tak tinggal. Hatta ketika musafir. Ketika musafir, pendek atau panjang, Nabi akan bawa sikat. Dan Nabi sentiasa akan sikat rambut. Dan katanya orang-orang tua-tua kata, sikat rambut dapat menghilangkan sakit gigi. Wallahualam. Tak tahu tidak. Dalam hadis tak tahu. Dia kata kalau sikat rambut, hilang sikit gigi. Betul ke tak? Wallahualam. Tak tahu tidak. Hal tu sunnah yang baginda Nabi SAW buat dalam menyimpan rambut. Tentu ada perempuan yang dirahmati Allah. Sebenarnya cerita rambut Nabi masih lagi panjang. Banyak lagi saya nak cerita. Rambut Nabi ni bukanlah panjang sampai bahu sahaja. Dia ada rambut yang lain, yang ada 3 jenis rambut Nabi, dan cara Nabi ikat dengan serban. Nanti kalau saya main sekali lagi, tuan-tuan pakai bawa serban. Saya nak tunjuk ajar macam mana pakai cara serban yang disebut oleh sahabat-sahabat. Mereka lihat daripada baginda Nabi SAW. Saya ada pergi mengajar setengah-setengah masjid. Memang saya kata minggu depan bawa main serban. Bila bawa main serban, saya tunjuk tutorial. Ada yang dah pandai pakai serban. Kalau dah ada pandai, tak apa. Kalau yang tak pandai lagi, mai saya nak ajar. Cara dia mudah lah. Faham tak? Sebab saya sebut, kaedah kita bila mendengar satu sunnah Nabi, beramallah walaupun sekali seumur hidup. Apabila kita dengar satu je sunnah Nabi, satu, maka beramallah walaupun sekali seumur hidup. Yang kita ada dengar sunnah dulu.
Kahwin pak. Itulah kita tahu. Padahal banyak lagi sunnah Nabi yang perlu diamalkan oleh kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, kisah Nabi masih panjang, cerita Nabi masih panjang. Khususnya kita ni masih lagi berada dalam bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan berselawat kepada Nabi dan banyakkan membaca dan mendengar kisah-kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, setakat sudah kuliah pada malam ini, apa yang baik itu daripada Allah Taala dan yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Allah Subhanahu wa taala al-Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Alhamdulillah. Taqabbalallah.